Terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Radio IKIM 20 tahun. Waktu ini teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda dan terus setia bersama kami Selasa 9 malam. Kalau sebelum ini, Selasa kita bawakan rancangan bicara adab dan insyaAllah malam ini sebenarnya Ma'al Hijrah. Kita dah masuk 2 Muharram. InsyaAllah kita nak dengarkan sama-sama perkongsian dalam bicara hijrah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jawhari dah pun berada atas talian waktu ini untuk kita belajar sama-sama apa yang boleh kita ambil pengajaran, ibrah daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita nak teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal atas talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kita Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Apa khabar DJ Faiz? Alhamdulillah. Saya sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah. Lama dah tak dengarkan Ustaz bersiaran dekat radio pun. Alhamdulillah malam ni kita dapat sama-sama ikuti. Selamat menyambut tahun baru Ustaz untuk Ma'al Hijrah Sama-sama kita ni. Sama-sama InsyaAllah insyaAllah. semoga apa yang kita azamkan, apa yang kita niatkan sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah malam ini kita nak isi sama-sama masa bersama dengan keluarga untuk kita dengarkan bicara hijrah kita bersama dengan sahabat pendengar yang menonton di Facebook dan YouTube. Terima kasih banyak. Yang mendengarkan di radio, terima kasih atas perhatian anda. Bicara hijrah kita nak bawakan pada malam ini bersama dengan Ustaz Iqbal Zain Al-Jawhari. Kita nak dengarkan, mungkin kita dah dengar cerita-cerita tentang peristiwa hijrah ni, tapi kita nak recall balik apa yang boleh kita belajar daripada peristiwa hijrah ni. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu taala dan kita memujinya dengan setinggi-tinggi pujian dan kita ucapkan selawat dan salam ke atas kekasih kita Nabi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Yang berbahagia DJ Faiz, Haji Osman, sidang penonton Radio IKIM yang budiman, yang dirahmati sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kesihatan. Jika ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pembentengan, penjagaan dan pemeliharaannya daripada segala macam musibah, daripada segala macam penyakit, daripada segala macam bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrah adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang berlaku di dalam sejarah Islam, yang mana bermula dengan peristiwa hijrah, bermulanya sebuah ketamadunan yang hebat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sebuah negara. Berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah yang nama asalnya adalah Yathrib, dan seluruh daripada rakyat jelata Madinah Al-Munawwarah telah menyerahkan diri mereka untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka, bukan sahaja di dalam hal keagamaan tetapi juga hal duniawi, bermakna tampuk pemerintahan dan juga otoriti kekuasaan berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah, dan ianya berlaku bermula dengan peristiwa hijrah. Hijrah adalah perubahan ataupun suatu peralihan daripada suatu keadaan ataupun daripada suatu tempat ke tempat yang lain, daripada suatu keadaan kepada keadaan yang lain, daripada suatu situasi kepada situasi yang lain. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membina Madinah Al-Munawwarah dengan begitu hebat sekali peradaban dan warisan pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang berbentuk ilmu pengetahuan telah dijadikan bekalan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk memacu dunia dan juga untuk memimpin diri mereka sendiri menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sirah kita perhatikan bahawa di dalam urusan kerajaan,
Ya. Kerajaan Islam masih belum ada tahun. Masih belum ada tahun yang ditentukan. Kalau kerajaan-kerajaan yang lain mereka ada titik bermulanya tahun mereka. Kalau kita tengok negara Parsi, mereka ada titik tahun mereka sendiri. Orang Yahudi juga ada tahun mereka sendiri. Pada ketika itu orang Nasrani, iaitu orang Rom, Kristian juga mereka mempunyai tahun mereka sendiri. Tetapi dalam kerajaan Islam masih belum ada tahunnya sendiri dan ianya tidak diberikan oleh Rasulullah SAW ketika hidupnya dan ianya terus berlanjutan sehingga kepada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar adalah Amirul Mukminin tetapi beliau tidak sempat untuk memikirkan hal tersebut kerana beliau hanya berada di atas pemerintahan selama 2 tahun sahaja. Kemudian beliau wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar dan ketika pemerintahan Sayyidina Umar agak lama, 12 tahun pemerintahan sebelum beliau wafat. Maka dalam tempoh pemerintahan ini beliau mempunyai masa yang cukup panjang untuk melengkapkan peradaban-peradaban dan kebudayaan dalam Islam dan di antaranya adalah memulakan tahun di dalam Islam. Dan tambahan pula, para sahabat Nabi mereka memaklumkan kepada Sayyidina Umar bahawa surat-surat yang mereka hantar ke luar negara untuk mengajak dakwah, jika surat-surat dan warakah-warakah tersebut tidak ada ditulis tahun, kalau hanya ditulis tarikh tidak ada tahun, maka nilai warakah itu tidak dipandang oleh kerajaan luar. Jadi mereka mengharap kalau Sayyidina Umar dapat mengadakan juga tahun kerana tarikh itu sudah ada. Tarikh sudah ada, tarikh dan bulan ada dalam Islam. Tetapi tahun masih belum ada. Maka Sayyidina Umar telah mengumpulkan para sahabat dan telah meminta pandangan daripada mereka, buah pemikiran daripada mereka, daripada mana mula sepatutnya hijrah ini hendak dimulakan. Kita nak mulakan tahun Islam ini, atau kita nak mulakan tahun Islam ini daripada mana? Jadi ada yang memberikan beberapa buah pandangan, berpesyur antaranya adalah ketika lahirnya Nabi SAW. Sahabat yang lain pula memberi pandangan ketika berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj dan beberapa pandangan yang lain diberikan oleh para sahabat. Termasuklah sebuah pandangan bermula daripada hijrahnya Nabi SAW. Ya. Maka kebijaksanaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk membuat keputusan apakah peristiwa yang terbaik untuk dijadikan sebagai tanda permulaan, sebagai tanda aras kepada tahun Islam ini, ianya dapat digambarkan dan dapat dilihat dengan keputusan dan kebijaksanaannya memilih hijrah sebagai peristiwa untuk diabadikan sebagai tahun Islam. Peristiwa hijrah. Dan padahal banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang lain dalam Islam. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu memilih hijrah sebagai bulan Islam. Ingin saya tegaskan di sini, baginda bukan berhijrah ke Madinah daripada Mekah itu pada bulan Muharram. Ya. Beliau berhijrah bukan daripada bulan Muharram. Bahkan beliau tiba di Madinah Al-Munawwarah, kalau tak silap saya, pada bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal. Jadi Muharram itu bukan bulan baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ataupun bulan baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kenapa bulan Muharram ini dijadikan sebagai tanda hijrah? Suatu persoalan di sini. Ya. Baik. Disebabkan bulan Muharram daripada sebelum Sayyidina Umar, maksudnya pada zaman Rasulullah lagi, di kalangan orang Arab sendiri, bulan Muharram itu memang dijadikan bulan yang pertama dalam tahun. Dalam setahun, Muharram itu adalah bulan yang pertama. Ya. Jadi apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengadakan tahun Islam, maka kebelakangan kemudian umat Islam apabila nak sambut peristiwa Al-Hijrah, mereka sambut pada bulan Muharram. Ya. Kenapa tak sambut bulan Rabiul Awal padahal Rasulullah hijrah pada bulan Rabiul Awal?
Jadi sudah tentu para ulama mempunyai alasannya, sebab Rabiul Awal itu sudah dipenuhi dengan sambutan peristiwa-peristiwa yang lain yang lebih penting, iaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersempena dengan Muharram itu adalah bulan yang pertama dalam tahun. Jadi apabila masuk dalam tahun yang baru, dia bermula dengan Muharram. Sebab apabila perpindahan tahun, sebab dah mula tahun Islam, nak pindah daripada satu tahun ke tahun yang baru, ia ditandai dengan bulan Muharram. Bulan yang terakhir adalah Zulhijjah. Tak silap saya, adalah Zulhijjah. Minta maaf, Zulhijjah yang terakhir. Kemudian kita masuk dalam bulan Muharram. Ya. Sebab tu kebijaksanaan para ulama kita di alam Melayu ini, apabila kita sambut peristiwa Muharram, kita sambut masuk Muharram, kita sebut Ma'al Hijrah. Kita sebut Ma'al Hijrah. Kenapa? Kerana kita sambut tahun baru. Muharram itu tahun baru. Tapi kita sambut sekali dengan signifikan hijrah. Itu namanya Ma'al Hijrah. Saya sempat mengkaji tentang peristiwa Ma'al Hijrah. Rupanya ianya tidak terdapat di dalam negara-negara yang lain. Ianya hanya di alam Melayu saja, khususnya Malaysia. Sampai beberapa puluh tahun yang lepas, para ulama memikirkan peristiwa masuk tahun baru. Tahun baru dalam Islam adalah lebih baik untuk disertakan sekali dengan sambut Ma'al Hijrah sebagai tanda tahun yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi di situ saya cuba connecting the dot. Apa kena mengenai hijrah dan apa kena mengenai Muharram, apa kena mengenai masuk tahun baru. Tapi saya ingin menyentuh sedikit. Saya ingat sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan falsafah ketentuan Sayyidina Umar jadikan hijrah sebagai permulaan tahun Islam, saya ingat kita berhenti sejenak untuk membidah luan dan kita akan sambung selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz untuk awal ini berkaitan dengan peristiwa hijrah dan juga berkaitan dengan kalender baru hijrah kita ini insyaAllah. Kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam bicara hijrah kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Jadi anda jangan ke mana-mana, dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kisah-kisah orang soleh adalah ubat kepada hati, terutamanya kisah-kisah mereka yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang ditarbiyah pula oleh para sahabat yang dididik oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi yang terbaik yang Nabi kita katakan sebaik-baik turun ialah turunku, kemudian turun 100 tahun yang berikutnya. Maka dalam 200 tahun ini, masya-Allah, 200 tahun, 300 tahun ini merupakan tokoh-tokoh gemilang Islam. Kenali tokoh-tokoh tabi'in menerusi rancangan Hayatus Salihin, bersiaran setiap Khamis 9 malam bersama Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan kami tak kira di mana juga anda berada. Waktu ini teman-teman kan saya Faiz Haji Osman untuk bicara hijrah. Kita bawakan untuk khas Ma'al Hijrah kita tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari. Kita dah dengarkan tadi berkaitan antara permulaan tahun hijrah dan bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menetapkan tarikh untuk permulaan kalender Islam itu. InsyaAllah kita nak sambung lagi berkaitan dengan perkara itu bersama-sama dengan Ustaz Iqbal. Jadi anda yang menonton di Facebook dan juga menonton di YouTube, terima kasih atas perhatiannya dan share. Semoga ramai beroleh ilmu dan juga manfaat perkongsian kita pada malam ini. Silakan Ustaz untuk sambungan kita tentang peristiwa hijrah dan juga berkaitan kalender hijrah kita ni. Ustaz silakan. Baik, terima kasih DJ Faiz. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin telah membuat keputusan untuk memulakan tahun Islam dengan peristiwa hijrah. Dan di sini kita dapat lihat kebijaksanaan Sayyidina Umar yang beliau memahami psikologi manusia, beliau memahami motivasi dalaman manusia
dan menjadikan suatu peristiwa yang berkesesuaian dan begitu cocok sekali untuk dipadankan dengan tahun Islam. Jadi apabila umat ini menyambut tahun baru, mereka akan mengingati peristiwa hijrah bersama dengan mereka. Ya. Sebab kita bila sebut tahun Islam, pasti akan ada terpalit ataupun terpaut dengan hijrah. Sebab tu kita masuk sekarang ni tahun 1443 Hijri. Hijri. Jadi perkataan hijrah itu saja mempunyai suatu kekuatan dengan izin Allah SWT. Kekuatan dalaman kalau kita dapat memahami hikmahnya, memahami perbahasan falsafah di sebalik perkataan hijrah itu sendiri. Pertama sekali saya ingin kongsikan sebuah hadis yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin niyatun wa jihad, ataupun walakin jihadun wa niyyah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang mana ianya bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Baik, apa yang dimaksudkan dengan hadis ini? Hadis ini hadis yang sahih. Maksudnya tidak ada lagi pahala yang besar dijanjikan untuk orang yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, hijrah yang dimaksudkan di situ, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kerana ajakan itu Rasulullah telah berikan ketika baginda di Mekah sebelum berhijrah, mana-mana umat Islam yang ingin berhijrah ke Madinah dan bersama dengan Rasulullah SAW membangunkan Islam daripada Madinah Al-Munawwarah, maka ianya diberikan janji ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu beberapa orang yang sudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terutamanya orang-orang Mekah berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah, kemudian ada daripada tempat-tempat yang lain yang mendengar ganjaran besar untuk duduk dalam kota Madinah, berhijrah juga sekali ke Madinah Munawwarah dan duduk di sana bersama dengan Rasulullah, bantu dan memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan dalam membina kekuatan Islam di Madinah Al-Munawwarah tersebut. Terdapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah SWT. Maka Nabi SAW mengumumkan bahawa ianya tamat ketika pembukaan kota Mekah. Maksudnya pahala tu yang dijanjikan dah dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi expired dia pembukaan kota Mekah. Tetapi kata Rasulullah, walaupun pahala hijrah ke Madinah Munawwarah itu sudah dimasukkan, sudah tidak ada lagi selepas pembukaan kota Mekah, tetapi selepas pembukaan kota Mekah sampai kiamat yang ada adalah mujahadah, pengorbanan untuk berhijrah, jihad. Jihad di sini bukan sahaja bermaksud perang, ya, bukan bermaksud angkat senjata, angkat pedang dan tumpahkan darah orang lain semata-mata, tidak. Jihad mempunyai konsep dan juga makna yang luas, pengertian yang mendalam dalam agama kita. Hatta apabila kita menuntut ilmu, itu jihad. Apabila kita cuba untuk nak betulkan akhlak kita, itu adalah suatu jihad. Apabila kita untuk nak berubah diri kita daripada satu poin kepada poin yang lain, daripada satu fasa kepada fasa yang lain, daripada satu tingkatan nafsu kepada nafsu yang lain. Nafsu kita ini pun secara psikologi dalam ilmu tasawuf membincangkan ia ini boleh berubah daripada tingkatan nafsu yang bawah, iaitu amarah bisu, naik kepada nafsul lawamah. Daripada nafsul lawamah boleh berhijrah naik tingkat lagi yang lebih tinggi, iaitu nafsul mulhamah. Daripada nafsul mulhamah kepada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Daripada nafsul mutmainnah kepada nafsul radiyah. Daripada nafsul radiyah berhijrah kepada nafsul mardiyah. Daripada nafsul mardiyah berhijrah kepada yang lebih sempurna, yang lebih tinggi, iaitu nafsul kamilah. Bermaksud jiwa yang sempurna, jiwa yang benar-benar bermakrifat, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu semua memerlukan pengorbanan. Perlukan pengorbanan. Seseorang ingin berhijrah pemikirannya, ingin berhijrah hatinya, berhijrah kalbunya, berhijrah nafsunya, berhijrah akhlaknya, berhijrah adabnya kepada yang lebih baik lagi. Segalanya itu adalah jihad.
Segalanya itu adalah jihad. Kerana itu Rasul kata yang ada selepas daripada pembukaan kota Mekah adalah jihad. Maksudnya jihad itu juga termasuk dalam makna hijrah. Baginda rakamkan sekali. Ya, hijrah sudah terbatal dengan pembukaan kota Mekah, tetapi jihad ada. Maksud jihad itu ianya berada dalam konteks hijrah. Ia masih berada di dalam ruang lingkup makna hijrah. Suatu pengertian yang mendalam di dalam agama kita. Subhanallah. Dan kerana itu dalam sebuah riwayat menyebutkan bahawa apabila para sahabat balik bersama Rasulullah daripada peperangan, maka baginda SAW diriwayatkan bersabda bahawa kita balik daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Maka para sahabat kehayranan, ya Rasulullah, kita bawa balik daripada sebuah pertempuran, peperangan yang hebat. Kita balik ke rumah kita. Kita nak jumpa keluarga kita semula, family kita. Bagaimana kita balik ke jihad yang besar? Rasulullah SAW menjawab, jihadun nafs. Iaitu jihad nafsu. Kerana jihad nafsu itu lebih besar lagi. Nafsu itu kata Rasulullah adalah musuh kamu yang paling ketat sekali. Musuh kamu yang lebih ketat berbanding syaitan. Kerana syaitan itu tipu dayanya sebenarnya hakikatnya lemah kalau nak dibandingkan dengan gejolak nafsu kamu sendiri. Tarikan jahat daripada nafsu kamu yang tidak ditarbiah, nafsu yang tidak dididik untuk nak bermujahadah. Nafsu itulah dia nak malas, nafsu itu dia nak liat, nafsu itu dia nak relax, nafsu itu dia nak rehat, nafsu itu dia nak tidur, nafsu itu dia nak makan dan makan dan makan, minum dan minum dan minum. Itu nafsu. Bila patutnya dia sembahyang di awal waktu tapi nafsunya dia malas, dia liatkan, dia lambatkan, dia lewatkan. Dan semuanya itu perlukan jihad. Hatta untuk sembahyang di awal waktu itu juga memerlukan jihad. Hatta jika seseorang menunaikan solat untuk benar-benar dia membendung fikiran dia supaya tidak fikir perkara-perkara duniawi dan hanya fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah jihad. Jihad nafsu, jihad diri sendiri. Diri sendiri nak menerawang fikir benda-benda dunia dan sebagainya. Padahal di dalam solat apabila dia bertakbiratul ihram, dia berada dalam istana Allah Subhanahu Wa Taala. Solat adalah istana pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba sedang berdialog dengan Allah. Hamba sedang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala membalas setiap apa yang manusia ucapkan di dalam sembahyangnya. Jadi untuk membendung fikiran dia, hati dia supaya tidak menerawang hal dunia dan hanya fokus kepada pencipta, fokus kepada Allah, itu adalah jihad. Untuk mendapat khusyuk dalam solat, untuk mendapatkan kehadiran hati dalam solat, ia merupakan jihad yang besar. Itulah jihad diri sendiri, jihad nafsu. Nafsu nak fikir perkara-perkara macam-macam. Subhanallah. Itu jihad. Jihad ini hatta kita bermujahadah menuntut ilmu, hatta kita nak duduk dengar menuntut ilmu daripada online pun sebenarnya suatu jihad. Bukan senang. Kadang-kadang mendengar ilmu daripada online ni kadang-kadang mungkin lebih meletihkan daripada hadir secara nyata, secara fizikal. Tapi semuanya itu jihad, sama ada online ataupun offline. Menuntut ilmu itu sahaja adalah merupakan jihad. Dan Rasul kata walakin jihadun wa niyyah. Jihad dan niat. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, akan tetapi yang ada, yakni akan terus ada sehingga hari kiamat, jihad dan niat. Niat adalah sesuatu yang sangat istimewa yang diajarkan dalam agama kita. Intention, niat. Kerana Allah SWT memandang hati kita. Apabila Allah pandang jiwa kita membuka satu niat yang baik, di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan pelbagai lorong untuk dia menyempurnakan. Tetapi jika dia tidak ada niat untuk nak berubah, dia tidak ada niat untuk melakukan amal yang soleh, maka pintu hatinya tertutup. Sebab itu Imam Junaid Al-Baghdadi rahmatullah alaihi mengatakan, barang siapa yang membuka satu niat baik daripada hatinya, Allah SWT akan membuka 70 pintu
kebaikan yang lain di dalam hatinya. Dan barang siapa yang melakukan membuka satu pintu niat kejahatan dalam hatinya, maka Allah bukakan pula 70 pintu kejahatan dalam hatinya. Sebab tu niat ini dia berkaitan dengan keinginan jiwa kita. Keinginan kita inilah yang menjadi ujian di dalam dunia ini. Sebab alam dunia ini segalanya adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena faham alam ini segalanya kesan perbuatan Allah, dan kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keinginan-keinginan ke mana kita nak halakan keinginan kita. Kita nak halakan keinginan kita kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita perlu faham apa saja yang kita lakukan semuanya la haula wala quwata illa billah. Kita buat benda baik pun segalanya itu dengan kekuatan Allah. Kalau kita buat benda jahat pun itu pun dengan izin, dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa manusia diazab, dihisab, dihitung di hari akhirat, sedangkan segala alam ini adalah kesan perbuatan Allah, Allah yang tentukan, Allah yang tetapkan, Allah yang gerakkan segala-galanya. Selain tidak ada daya upaya manusia, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kenapa manusia masih diazab? Al-Quran sendiri menyatakan kerana man aradal akhirah fasa'alaha. Barang siapa yang ada keinginan kepada akhirat dan berusaha kepadanya, maka kami hargai keinginannya dan kami balas dengan syurga. Dan waman aradal ajilata fa'ajjalna lahu ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama mazmuman madhura. Dan barang siapa yang keinginan hatinya terhadap perkara-perkara yang sekadar duniawi semata-mata, bukan kerana aku, hanya kerana duniawi semata-mata, maka kami berikan kepadanya sekadar apa yang kami tetapkan di dunia ini. Kami izinkan ianya berlaku. Sekadar apa yang kami tentukan untuknya. Tetapi kami sediakan pula untuknya azab dan juga siksaan dalam Jahannam, dan di dalamnya terdapat penghinaan dan kerendahan buat dirinya. Maka di dalam ayat ini, dalam surah Al-Isra, kedua ayat yang saya baca tadi adalah dalam surah Al-Isra. Ya. Jelas menunjukkan bahawa tempat Allah Ta'ala pandang kita adalah hati kita, kalbu kita. Di situ tempat keinginan kita. Jadi apa yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk sentiasa perbaiki hati kita. Dan dalam memperbaiki hati kita tu, kita kena sentiasa pasang niat-niat yang baik. Pertama sekali kita kena sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangka baik kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sudah bersangka baik dengan Allah dan sangka baik dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa pasang niat yang baik untuk sentiasa menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menjadi khalifah Allah yang lebih baik di atas muka bumi ini, untuk menjadi suami yang lebih baik, untuk menjadi isteri yang lebih baik, untuk menjadi anak yang lebih baik, untuk menjadi ibu bapa yang lebih baik, untuk menjadi jiran yang lebih baik, untuk menjadi anak saudara yang lebih baik, untuk menjadi pakcik, makcik yang lebih baik, untuk menjadi sepupu yang lebih baik, untuk menjadi pekerja yang lebih baik, atau untuk menjadi majikan yang lebih baik. Maka manusia sentiasa letakkan niat-niat yang baik di dalam hatinya. Kerana niat tersebut selain ianya berkait rapat dengan keinginan, ia berkait rapat dengan azam, dia berkait rapat dengan tekad, dia berkait rapat dengan kemahuan yang jitu di dalam hati. Sehingga di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang juga terdapat dalam Riyadhus Salihin, bahawa manusia akan mati dan semua akan mati. Ya. Jika ada suatu tempat yang dilanda dengan musibah, kata Rasulullah, semua ramai orang di dalamnya yang mati disebabkan musibah tersebut. Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, musibah tersebut melanda semua orang yang baik dan orang yang jahat ke ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, musibah itu melanda semua orang. Yang jahat pun kena, yang baik pun kena, yang saleh pun kena, yang taleh pun kena. Semua, yang zalim pun kena, yang dizalimi pun kena musibah tersebut. Ya. Maka Sayyidina Aisyah bertanya, ya Rasulullah, jadi apakah perbezaan mereka? Apakah perbezaan mereka di sisi Allah? Sebab semua kena, tak kira siapa. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Perbezaan mereka adalah apabila mereka dibangkitkan di hari akhirat kelak, mereka dibangkitkan di atas niat apa yang berada dalam jiwa mereka ketika mereka meninggal dunia. Ya. Sebab itu hati kita ni kena niat yang baik-baik sahaja. Sentiasa niat kita sentiasa pasang niat untuk nak berubah. Kalau kita jenis orang yang panas baran, kita mesti ada niat untuk jadi orang yang bukan panas baran. Seorang yang panas baran tetapi dia tidak pernah pasang niat, saya nak mengubati penyakit panas baran saya. Seorang yang tinggi ego dia tapi dia tidak pernah pasang niat untuk merawat penyakit ego dia, maka pintu untuk dia berubah adalah lebih sempit lagi. Berbanding seseorang yang diagnos diri dia mengetahui bahawa dirinya ada penyakit. Dia jenis orang panas baran, cepat menengking, cepat mengherdik, cepat nak marah, cepat ego tinggi dan sebagainya. Dia tahu dia mempunyai penyakit tersebut. Dia diagnos diri dan dia tahu dia perlu berubah dan dia pasang niat. Bila dia pasang niat untuk berubah dan dia berusaha. Sebab tadi ayat dalam surah Isra, Allah mengatakan waman aradal akhirah fas'alaha. Barang siapa yang berkeinginan akhirat dan dia berusaha ke arahnya, bukan sekadar niat. Apabila niat, sekarang dia berusaha pula bagaimana dia dapat menyempurnakan apa yang diniatkan, niat-niat yang baik tersebut. Maka sentiasa niat-niat yang baik supaya kalaupun kita tak katakan sekarang ni kita baca kisah wali-wali Allah dan kita niat, ya Allah, saya nak jadi orang yang memaafkan macam ni. Wali Allah ni mudah memaafkan orang yang menyakiti dia, orang yang mengganggu dia. Saya nak niat, saya nak cuba untuk jadi macam ni. Tiba-tiba esok kita meninggal dunia. Boleh jadi dia terkena COVID, esok dia meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir. Di hari akhirat, jangan terperanjat kalau dia dibangkitkan bersama dengan wali-wali Allah yang lain. Kerana dia dah niat, dia nak cuba capai seperti mana wali-wali Allah capai. Allah bangkitkan manusia berdasarkan niat yang terkandung dalam jiwanya sebelum dia keluar daripada dunia ini. Itu maksud daripada hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang niat untuk meninggal syahid, jangan terperanjat walaupun dia mati bukan di dalam keadaan yang syahid, tetapi di hari akhirat dia akan bangkit bersama dengan syuhada. Kenapa? Kerana niat yang terpendam dalam jiwanya. Demikianlah seorang yang cuba untuk nak perbaiki diri dia dan dia belum sempat sempurna. Dalam dia keadaan dia taubat, dia tersungkur semula, dia taubat tersungkur semula, tapi dia niat, dia nak tinggalkan semua dosa-dosa dia, maksiat dia. Niat dia ada, dia dah cuba usaha. Tetapi sebelum dia sempat untuk sempurnakan itu semua, tiba-tiba nyawanya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di hari akhirat jangan terperanjat kalau dia akan dibangkitkan bersama dengan para at-tawwabin, para orang-orang yang sentiasa bertaubat, orang-orang yang telah dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kita tinggalkan dunia ini, kita kena banyak pasangkan niat. Kita tak tahu bila kita akan berakhir, bila ajal akan tiba. Pada buat masa ini, ajal boleh tiba pada bila-bila masa sahaja. Sejak zaman dahulu pun begitu, lebih-lebih zaman COVID, ajal boleh tiba bila-bila masa saja. Tapi jangan sampai kita berputus asa daripada Allah, jangan sampai kita berpatah harap daripada Allah, jangan sampai kita bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasang niat yang baik dan sentiasa sangka baik kepada Allah. Apa maksud sangka baik? Allah hanya bagi kebaikan kepada orang mukmin apabila dia bersabar dengan apa yang dihadapi, situasi yang sedang dia berdepan dengannya. Dia sentiasa bersangka baik bahawa Allah berikan ganjaran pahala dengan kesabaran dia, dengan reda di atas ketentuan Allah Ta'ala. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Jangan sekali-kali bersangka buruk, oh Allah ni dah tak sayang aku dah. Oh Allah dah tak sayang umat Nabi Muhammad. Oh Allah dah tak sayang umat manusia, sebab tu diberikan musibah. Jangan sekali-kali. Orang mukmin apabila dia bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah bagi ganjaran pahala yang besar untuk dia. Dan Rasulullah di alam barzakh sangat bergembira dengannya. Maka kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum hatta yuhsinna zanna billahi azza wa jal. Jangan sekalian salah seorang daripada kamu mati selain kamu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangka baik kepada Allah, Allah terima taubat kita. Kita jangan tersangkut dengan zaman silam kita, Allah ni terima ke tak taubat aku ni? Zaman silam aku ni teruk sangat. Zaman silam aku ni jahil, gelap sangat. Allah ni boleh terima. Kita jangan lagi bersangka buruk pada Allah. Kita apabila sudah bertaubat kepada Allah,
kita bersangka baik bahawa Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sekarang kita fikirkan bagaimana masa yang masih ada pada saat ini kita dapat gunakan untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau peristiwa hijrah pada hari ini kita dapat berubah walaupun satu perkara, itu suatu perkara yang baik. Kalau sebelum ini kita sembahyang lewat waktu, kalau kita dapat niat berhijrah dan kita cuba kotakan dengan sedaya mungkin bahawa kita nak sembahyang di awal waktu, itu saja sudah besar dan bernilai untuk diri kita. Daripada langsung kita tak mau berhijrah apa-apa daripada hidup kita. Kalau sebelum ini kita banyak fikir tentang dunia dalam solat kita, sekarang kita ingin berhijrah untuk nak khusyuk dan hadir hati dalam solat, maka ini adalah suatu nikmat dan anugerah yang besar yang kita dapat ambil daripada peristiwa hijrah. Jangan sampai kita sentiasa berada di takut yang lama. Pada umur kita lepas balik, umur 20 tahun, kita sembahyang, banyak fikir dunia. Sekarang kita dah beranak pinak, dah umur berapa puluh tahun, tapi kita masih berada dalam keadaan takut yang lama, masih banyak fikir tentang dunia. Maksudnya kualiti solat kita masa umur muda dan ketika dewasa, tua sama sahaja. Yang tu ketika masuk takbiratul ihram pun fikir dunia, yang ni pun fikir dunia. Jadi kita kena sentiasa fikir untuk sentiasa meningkat kerohanian kita, kita tingkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan makrifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bertambah kualiti solat kita itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kekuatan dalaman untuk kita sentiasa berniat dengan niat-niat yang baik dan sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang berlaku kepada kita dan keluarga kita, dan apa saja yang berlaku kepada negara kita dan alam ini, hatta seluruh dunia dan cakrawala, segalanya itu adalah ketetapan Allah, dan kita sedikit pun tidak akan putus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dalam kamus seorang mukmin untuk berpatah harap, untuk berputus asa daripada Allah. Apa yang ada dalam kamus kita adalah hanya meletakkan segala persangkaan dan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menggenggam segala-galanya, dialah yang menentukan segala-galanya, dialah yang maha bijaksana, dialah yang maha mengetahui dan pengetahuannya meliputi segala-galanya. Maka kita berada di dalam genggaman kekuasaannya yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua husnul khatimah, kesudahan yang baik, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita semua daripada su'ul khatimah. Allah hindarkan kita semua daripada kesudahan yang buruk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan hijrah, berkaitan dengan jihad dan juga perubahan niat kita, insya-Allah. Macam Ustaz kongsikan tadi, semoga ada perubahan-perubahan dan azam baru yang boleh kita sematkan, yang boleh kita titipkan untuk perubahan diri kita. Kita mula, kalau tak boleh permulaan yang besar, kita mula dengan permulaan-permulaan yang kecil, kan? Kaedah pun menyebut tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita mula sikit-sikit, insya-Allah. Yang paling penting istiqamah dalam hidup kita. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan bicara hijrah kita, apa yang boleh kita buat. Macam Ustaz sebut tadi, pesan selalu dengan kita, jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha selagi boleh untuk kita lakukan apa jua kebaikan di atas muka bumi ini. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita berjumpa di lain waktu untuk perkongsian selanjutnya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM, Inspirasi Info Ria Islami.